Assalamualaikum, bersua lagi menerusi Ruang Bicara. Saya Wan Syahrina. Terima kasih untuk anda yang setia menonton siaran Bernama TV. Dan malam ini, Ruang Bicara khas bersiaran secara langsung. Ini berikutan dengan pembubaran Dewan Undangan Negeri Johor yang watikahnya telah pun ditandatangani oleh Sultan Johor, Sultan Ibrahim Ibni Almarhum Sultan Iskandar hari ini, yang mana memberi maksud ataupun laluan jelas kepada pilihan raya negeri Johor. Dan ia juga mungkin kalau boleh kita susul sedikit, sebelum ini Menteri Besar Johor Datuk Hasni Mohamad menyebut telah mendapat persetujuan dari Badan Perhubungan UMNO Negeri Johor untuk mengadakan pilihan raya negeri Johor, dan beliau juga sebelumnya menyebut bahawa tidak selesa dengan jumlah kerusi DUN yang tipis di Johor. Dan untuk kita semak seketika komposisi terkini kerusi DUN di negeri Johor yang jumlah keseluruhannya ialah 56 kawasan Dewan Undangan Negeri, diisi sebanyak 28 oleh BN dan PN membabitkan UMNO, MIC, Bersatu dan PAS, manakala PH mengisi 27 kerusi membabitkan parti DAP, PKR dan Amanah. Jadi bezanya hanya satu kerusi sahaja. Dan kita ingin mengulas lebih lanjut berkenaan dengan perkembangan terbaru ini bersama-sama dengan dua panelis sebenarnya. Seorang mampu, berupaya, berjaya sampai ke studio kami malam ini. Terima kasih Profesor Muhammad Dr. Muhammad Izani Muazzin, Pensyarah Fakulti Ekologi Manusia Universiti Putra Malaysia. Terima kasih Doktor kerana bersama-sama kita malam ini. Sama-sama, terima kasih. Dan juga seorang lagi kita hubungi menerusi talian Skype, yang juga kita ucapkan terima kasih banyak-banyak kerana walaupun berada di luar kawasan liputan kita tapi masih juga boleh bersama dengan kita malam ini, Profesor Dr. Siva Murugan Pandian, Pensyarah Sosiologi Politik, Pusat Pengajian Sains Kemasyarakatan Universiti Sains Malaysia. Terima kasih Prof. Siva. Terima kasih atas jemputan. Ya, baik. Okey, mungkin saya mulakan dulu dengan Dr. Izani kerana kita nak bercakap tentang memahami senario apa yang berlaku di Johor ini. Kalau kita cakap nombor satu tu, semua orang suka dengan nombor satu ni. Dalam konteks apa jua lah, nombor satu ni biasanya yang paling bagus. Tapi satu dalam konteks komposisi kerusi DUN ini membawa kepada ketidakstabilan sehingga boleh meruntuhkan sebuah kerajaan. Jadi ini yang berlaku di Johor. Kalau boleh kita fahami sedikit kelebihan, kekurangannya dan apa yang dimaksudkan sebagai ketidakstabilan kerusi DUN Johor sehingga lebih wajar dilaksanakan sebuah pilihan raya negeri. Sebenarnya selepas pilihan raya umum yang ke-14 pada tahun 2018 dahulu, kita tak nafikan bahawa landscape politik negara sudah berubah. Dan kalau kita lihat kekuatan parti-parti politik hampir sama, dan di situ kita melihat politik di setiap negeri hampirnya bergolak. Dan kalau kita lihat di Johor, sebelum pilihan raya umum ke-14, Johor memiliki landscape politik yang sangat stabil daripada kemerdekaan sehinggalah 2018. Tetapi selepas pilihan raya 2018, kita dapat melihat Johor yang dahulunya dianggap sebagai deposit, fixed deposit bagi Barisan Nasional, telah jatuh ke pihak Pakatan Harapan. Dan di situlah kita melihat landscape politik Johor berubah. Dan kalau kita lihat sejak 2018 berlaku perubahan kerajaan, dan ada 3 menteri besar yang menduduki jawatan nombor 1 di negeri selatan kita. Sebagai contohnya pada tahun 2018 arwah Datuk Osman Sapian. Kemudian bila berlakunya perubahan kerajaan di peringkat pusat, berlaku juga perubahan di peringkat negeri di mana Datuk Dr. Syahrudin Jamal dilantik sebagai menteri besar. Dan kemudiannya pada tahun 2021 yang Amat Berhormat Datuk Hasni Mohamad menerajui kerajaan Johor. Dan ini sudah jelas menunjukkan bagaimana dinamika politik Johor yang dahulunya stabil kini bergolak. Dan walaupun dalam demokrasi satu undi sudah boleh memberi kemenangan kepada sesuatu pihak, tetapi dengan satu kelebihan majoriti, kita beranggapan kerajaan negeri Johor sangatlah rapuh. Dan sudah tentu dengan pembubaran Dewan Undangan Negeri ini, kita menjangkakan akan adanya pilihan raya dan mandat diberikan kepada rakyat untuk memilih kerajaan yang lebih kukuh, yang lebih kuat. Apatah lagi Johor merupakan negeri maju dari segi ekonomi, dari segi bangsa Johornya mempunyai banyak kelebihan-kelebihan. Jadi sangat rugi kalau Johor tidak dapat ditadbir ataupun ditadbir oleh kerajaan yang sangat
rapuh majoritinya, dan kita berharap dengan adanya pilihan raya negeri Johor ini, sebuah kerajaan yang lebih stabil dapat dibentuk seperti di Melaka sebelum ini. Okey, baik, Dr. Siva, itu satu perkara kalau kita bercakap tentang komposisi DUN yang membawa kepada mungkin keputusan untuk membubarkan DUN dan sekaligus adanya pilihan raya negeri, itu keputusan ataupun pilihan yang lebih baik. Tapi satu lagi perkara yang dipercakapkan ialah kelihatan seperti seolah-olah satu trend untuk mengasingkan antara pilihan raya negeri dengan pilihan raya umum, kerana kita tahu ia berlaku di Melaka, di Sarawak, kemudiannya di Johor. Mungkin Sarawak itu sudah sampai masing, tapi Melaka dan Johor itu satu perkara yang agak luar daripada norma kita. Jadi kalau kita bercakap tentang sudut pandang ini, perspektif ini, bagaimana Dr. Siva, ada asasnya? Ya, kita tidak boleh menolak seolah-olah wujud satu strategi untuk bergerak dari satu negeri ke satu negeri. Barangkali disebabkan kemenangan sudah diperolehi di Melaka, itu memberikan satu keazaman politik kepada parti pemerintah ataupun penyandang. Dan sudah pasti sebagai penyandang dan bersedia untuk membubarkan Dewan Undangan Negeri ketika masih memerintah, itu menunjukkan bahawa ada satu keyakinan yang besar mampu untuk mendapat mandat di dalam pilihan raya negeri ini. Dan saya percaya susulan daripada kemenangan besar di Melaka, barangkali UMNO, Barisan Nasional merasakan bahawa kemampuan yang telah ditunjukkan di Melaka itu mahu diteruskan di Johor. Sebab itu, walaupun ramai katakan bahawa mengapa pilihan raya negeri ini perlu diadakan sekarang, bukankah kita berhadapan dengan pelbagai isu bencana, isu ekonomi, upah atau nyawa, kesihatan ataupun ekonomi COVID-19. Tetapi bagi parti politik dan kepimpinan, timing itu penting. Bila masa untuk menentukan tarikh pilihan raya itu penting, apatah lagi dalam konteks negara kita yang memberikan kelebihan kepada penyandang ataupun pemerintah untuk menentukan bilakah masa terbaik yang memberikan kelebihan kepada mereka. Jadi strategi yang disusun ini saya rasakan barangkali merupakan strategi yang akan bersambung lagi, ataupun selepas melihat kepada keputusan di Johor, apakah ini juga akan menjadi penentu tarikh pilihan raya umum. Dan saya percaya ini antara perkara yang barangkali mahu dilakukan oleh kerajaan pemerintah melihat kepada trend pola pengundian yang sedang berlaku, kerana saya percaya ada dua faktor yang telah diambil kira. Satu, merasakan bahawa peratusan pengundi yang keluar akan rendah, dan kedua, wujudnya kepincangan dalam hubungan pembangkang, sehingga itu dijadikan asas untuk kembali ke pilihan raya negeri dengan pembubaran ini. Okey, Doktor, kalau itu perkara asasnya, perkara pokoknya, dan kita bercakap tentang soal keyakinan setengah-setengah pihak, kita juga menjangkakan PRU akan berlaku pada tahun ini. Mengapa tidak kita tunggu saja PRU? Ya, saya pun tertanya-tanya kenapa tidak jika sekiranya ia mahu dilakukan dalam masa terdekat. Cumanya pilihan raya umum ini kita tidak tahu bila akan diadakan, kerana tempoh matangnya sehingga 2023. Apakah dengan keputusan di Johor ini akan menjadi nilai pendesak kepada kerajaan untuk menyegerakan pilihan raya umum? Kerana Perdana Menteri pernah menyatakan bahawa ini bukan masanya untuk mengadakan pilihan raya umum, apatah lagi kita masih lagi mempunyai masa hingga 2023, apatah lagi kita terikat dengan MOU ataupun perjanjian persefahaman yang telah ditandatangani tahun lepas. Tetapi saya jangkakan dengan keputusan di Johor inilah maka itu akan menjadi penentu kepada tarikh pilihan raya. Desakan akan berterusan untuk disegerakan, dan di sini juga akan menguji kekuatan kehadiran pengundi 18 tahun yang dijangka hampir 700,000 di Johor. Apakah ini juga mahu diuji sebelum menentukan bilakah pilihan raya umum perlu diadakan? Okey, baik. Dr. Izani, apa yang disebut oleh Dr. Siva tadi, saya nak susul sedikit, kerana kelihatannya seolah seperti ia mungkin satu unsur untuk mendesak
untuk PRU diadakan. Ia ada kaitan juga dengan timing kerana mungkin ada kepincangan pada pihak pembangkang contohnya. Tapi kalau kita bercakap tentang unsur-unsur ini, ia seolah-olah kerajaan itu ataupun penyandang itu tidak hanya satu pihak. Ada beberapa pihak yang cuba mendesak, pihak yang boleh membuat keputusan untuk PRU itu berlaku bila, dan kalau kita boleh tahu juga PRN Johor ini bolehkah ditangguhkan sebenarnya? Okey, sebenarnya Johor ini berdasarkan kajian-kajian yang telah saya buat, Johor adalah satu negeri yang sangat unik dan dia boleh meramalkan dan membayangkan apakah akan berlaku dalam politik negara. Dan sebab itu kalau kita lihat dalam PRU yang ke-14, apabila Johor jatuh ke tangan Pakatan Harapan, maka ia juga menggambarkan apa jatuhnya Barisan Nasional di peringkat persekutuan. Dan saya kira masing-masing setiap parti, terutamanya UMNO, ingin membuktikan bahawa pilihan raya negeri yang akan berlangsung pada kali ini akan menjadi satu medan untuk mereka membuktikan sokongan, apatah lagi dengan kemunculan beberapa parti politik yang baru, mungkin muda akan menghantar wakil. Dan mengikut statistik 700,000 pengundi baru yang akan mengundi dalam PRN Johor ini. Jadi ini satu perkiraan yang besar. Saya bersetuju dengan pandangan Prof Siva tadi, bagaimana PRN Johor ini akan menjadi satu bayangan kepada PRU yang ke-15 yang akan datang, dan ini akan memberikan satu booster ataupun galakan kepada parti-parti politik yang untuk berhadapan dalam pilihan raya yang akan datang. Saya nak cuba membincangkan sekali lagi tentang trend tadi, apabila Wan tanya trend mengasingkan pilihan raya negeri daripada PRU. Dan saya nampak ini memang satu trend di mana kita akan melihat suatu masa nanti politik kita semakin localized, di mana bila pilihan raya negeri ini diasingkan dengan pilihan raya umum, maka isu-isu tempatan akan lebih diketengahkan. Dan sebenarnya ini juga satu, kalau kita imbas kembali, sebenarnya inilah salah satu impian ataupun hasrat yang UMNO Johor pernah keluarkan sebelum ini, kerana berdasarkan temu bual pemimpin Johor, contohnya Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin, beliau pernah berkata dalam satu wawancara di mana sebelum ini memang UMNO Johor pernah meminta supaya pilihan raya negeri diasingkan daripada pilihan raya pusat, kerana pada ketika itu di Johor berhadapan dengan pelbagai isu yang dibawa daripada isu-isu nasional seperti kes 1MDB dan sebagainya. Dan saya kira UMNO akan menggunakan kesempatan yang ada lah dengan adanya pilihan raya yang terasing daripada pilihan raya umum ini untuk mereka buktikan bahawa mereka boleh menggunakan isu-isu tempatan, isu-isu localized isu untuk mendapatkan sokongan para pengundi. Okey. Unsur lokalisasi yang mungkin akan memberikan benefit, memberikan manfaat sebenarnya kepada penduduk setempat dan sebagainya. Doktor bukan sekadar melihat gelas separuh penuh, doktor. Memang ini ialah pemerhatian yang benar-benar orang kata mampan bahawa PRN itu kadang-kadang boleh memberi lebih manfaat. Okey, kita bercakap tentang Johor. Johor ini negerinya sangat istimewa, dan kalau kita menyentuh dari sentimen politik, banyak sejarah ada di Johor, banyak nilai tertentu ada di Johor. Ada dua bekas Perdana Menteri dari Johor, dan inilah dia tempat lahirnya Parti Melayu Tertua yang masih ada, yang sejak tahun 1946. Sekarang usianya sudah 76 tahun, iaitu UMNO. Kita bercakap tentang sebuah negeri yang dua presiden dari dua parti yang sekarang sedang aktif dalam landscape politik ada di situ, iaitu PPBM Tan Sri Muhyiddin dan juga muda Syed Saddiq di sana. Jadi banyak rencamnya politik Johor ini, dan kalau kita nak faham dengan PN, dengan MN, dengan kekuatan ataupun kelemahan PH, ke mana mungkin ia pergi. Keputusan ataupun nak cakap pasal keputusan terus jauh sangat lagi, tapi mungkin selepas itu apa yang kita boleh ramalkan, jangkakan untuk PRN ini?
Sebenarnya PRN Johor ini saya melihat ia satu kesinambungan daripada PRN Melaka. Saya nampak di situ ada teori domino kerana semasa PRN Melaka berlangsung sudah ada cakap-cakap bahawa mungkin akan ada negeri yang akan mengadakan PRN dan ini terbukti apabila hari ini DUN Johor telah dibubarkan dan kalau dan berdasarkan pemerhatian saya nampak ini pertarungan di antara UMNO dan juga Bersatu akan sengit dalam pilihan yang akan datang dan UMNO ingin mengambil semula kerusi-kerusi ADUN mereka yang telah berpindah ke Bersatu. Kalau kita lihat dalam selepas pilihan raya 2018 ada 3 ADUN UMNO yang telah keluar dan pergi ke Bersatu dan ini juga akan menjadi orang kata titik tolak lah kepada masa depan Bersatu itu sendiri. Adakah Bersatu boleh mengekalkan pengaruh mereka di Johor ataupun selepas ini Bersatu akan berhadapan lagi dengan kekalahan selepas di Melaka. Dan saya kira UMNO cukup yakin dengan PRN di Johor ini dan mereka akan memastikan kemenangan 2/3 di Johor seperti di Melaka. Okey, Dr. Siva, masa depan Bersatu, kata Dr. Izani, akan ditentukan menerusi PRN di Johor ini dan kita nak sentuh juga tentang masa depan muafakat nasional, contohnya kerjasama PAS dan juga UMNO yang mana mungkin akan lebih jelas kerana pilihan raya negeri Johor ini akan menjadi kuncinya. Pada pendapat doktor, ke mana hala tujunya antara muafakat nasional, antara perikatan nasional, antara jangka hayat, talian hayat Bersatu? Bagi saya lihat begini sebelum kita melihat kepada persoalan kemanakan muafakat nasional dan perikatan nasional, penjajaran politik tanah air bermula selepas Barisan Nasional menunjukkan keputusan yang amat baik di dalam pilihan raya kecil Tanjung Piai. Bermakna dengan bermulanya penjajaran di Johor, di Tanjung Piai, apakah di sini juga mahu dilakukan satu petunjuk ke arah pengukuhan parti kepimpinan sehingga membawa kepada pilihan raya umum. Bagi saya, mandat kecil 2 kerusi itu tidak boleh digunakan sebagai asas. Di Kelantan 2004, di bawah kepimpinan arwah Tok Guru Ni Aziz, Kelantan pernah diperintah dengan 1 majoriti sehingga tamat tempoh 5 tahun. Sebab itu kerajaan ketika itu dipanggil kerajaan majoriti 2 undi kerana ada 1 DUN kemuning, kemenangan bagi PAS di situ hanya 2 undi. Jadi kita kembali kepada muafakat nasional, bagaimana kedudukan seperti itu boleh bertahan bagi PAS, tapi dalam konteks di Johor, saya rasakan muafakat nasional sebentar hidup segan mati tak mau. Dia sudah berada seolah-olah teluh di ujung tanduk, masing-masing khawatir untuk menyatakan bahawa dia sudah berkubur. Kerana jika PAS berkeras untuk meneruskan hubungan dengan Bersatu dan di bawah pendaftaran resmi Perikatan Nasional, apa mungkin mahu PAS bekerjasama di bawah muafakat nasional? Sedangkan bagi PAS, muafakat nasional itu harus dibesarkan, bukan sekadar bergantung kepada UMNO semata-mata. PAS mahu melihat parti-parti lain turut bersama dalam gabungan besar itu, mahu melahirkan perpaduan nasional, bukan setakat muafakat nasional. Jadi itu tidak mungkin bagi UMNO. Bagi saya, UMNO Barisan Nasional sudah membuat keputusan, jika tidak ada muafakat nasional, mereka bersedia untuk bergerak secara solo, mereka bersedia untuk berhadapan dengan sesiapa saja tanpa memerlukan kerjasama ataupun kolaborasi politik yang telah mereka lihat sukar untuk direalisasikan selepas PAS menjadi anggota resmi Perikatan Nasional. Jadi di sini juga kita akan melihat pertembungan figura sosok politik, personality, khususnya kedudukan Tan Sri Muhyiddin Yassin sendiri yang turut menjadi adun di Gambir. Bagaimanakah kedudukan tersebut? Apakah Tan Sri akan mengusungkan kerusi itu hanya memberikan tumpuan kepada Paguh? Apakah akan ada strategi lain yang cuba disusun oleh Bersatu? Kerana bagi saya dalam kedudukan sekarang ini, antara mengapa pilihan raya kecil negeri ini diadakan adalah kerana hubungan yang kurang intim di antara Bersatu dan juga
Barisan Nasional UMNO walaupun berada dalam kerajaan negeri yang sama. UMNO ada 14 kursi, Bersatu ada 11, PAS ada 1, 2 MIC. Jadi kita lihat seolah-olah itulah sebenarnya telah membawa tercetusnya kepada apa yang berlaku hari ini. Apatah lagi pada November 2021, Tan Sri Muhyiddin sendiri katakan jangan biarkan dia menekan button. Jadi seolah-olah wujud strategi masih dalam mengurus persepsi dan barangkali PAS akan terus bekerjasama di bawah Perikatan Nasional, UMNO Barisan Nasional mungkin akan meneruskan strategi yang disusun di Melaka untuk bergerak secara solo. Ya, saya kira itu semua berasas kerana kita juga mendapat berita hari ini juga tadi UMNO Kelantan membuat keputusan untuk tidak lagi bersama dengan PAS Negeri menerusi Muafakat Nasional berkuat kuasa serta-merta, dan pengerusi Badan Perhubungan UMNO Negeri Kelantan berkata keputusan itu berikutan PAS Kelantan yang masih menjalin kerjasama dengan Bersatu dan tetap memilih parti itu untuk berdepan pilihan raya umum ke-15. Jadi ada sedikit kucak-kacir ideologi, sedangkan kita menamakan kedua-duanya sebagai satu kerajaan di peringkat persekutuan. Baik, kita akan sambung lagi selepas ini bersama-sama dua panelis kita, seorang di studio Profesor Madya Dr. Muhammad Izani Muazzin, dan juga di talian Skype Profesor Dr. Siva Murugan Pandian bercakap tentang DUN Johor bubar apabila kita kembali sebelum menerusi ruang bicara. Berehat seketika. Kembali menerusi ruang bicara malam ini bercakap tentang DUN Johor bubar, dan kita telah pun bersiaran lebih kurang 20 minit bersama-sama dengan dua panelis, Profesor Madya Dr. Muhammad Izani Muazzin dan juga Profesor Dr. Siva Murugan Pandian. Dan saya difahamkan sekarang ini penerbit berjaya menghubungi Datuk Seri Ahmad Maslan, Setiausaha Agung UMNO yang juga Ahli Parlimen Pontian di talian sekarang ini. Hello Datuk Seri. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Datuk Seri, boleh dengar? Ya. Terima kasih Datuk Seri kerana di Pontian juga. Baik, okey. Terima kasih kerana meluangkan sedikit masa bersama-sama dengan kami walaupun di kawasan sekarang ini. Datuk Seri, kalau mungkin kita boleh dapatkan reaksi berkenaan dengan pembubaran DUN Johor, apa kalau boleh saya letakkan perkataannya sebagai apa perasaannya Datuk Seri? Teruja, puas hati dengan pembubaran DUN Johor? Sejak 12 hari bulan 1 lagi pada mesyuarat Biro Politik dan mesyuarat Majlis Kerja Tertinggi, kami telah mengetahui kemungkinan itu akan berlaku. Jadi untuk saya secara peribadi tidak ada yang mendebarkanlah. Kemudian petang tadi pun daripada pukul 2 saya bersama dengan ketua-ketua UMNO bahagian mesyuarat perhubungan UMNO Negeri Johor yang dipengerusikan oleh Datuk Hasni Muhammad, Menteri Besar. Jadi kami mengetahui apa yang berlaku, dan saya bersama tadi pukul 5 petang, pukul 6 petang tadi sidang media oleh Yang Amat Berhormat Menteri Besar. Saya ada bersama beliau tadi dan mengetahuilah apa perkara yang berlaku itu. Datuk Seri, selepas PRU ke-14, setiap kerusi itu pernah satu masa sangat menjadi begitu penting kepada UMNO, kepada BN. Namun kali ini ramai juga yang mengatakan bahawa UMNO mahukan lebih lagi, BN mahukan lebih lagi. Mungkin untuk kestabilan politik satu perkara, dan satu perkara lagi ialah berasaskan keyakinan bahawa gergasi yang ditidurkan pada PRU 14 itu telah pun bangkit segar semula. Bagaimana Datuk Seri? Seperti di Melaka, alhamdulillah syukur kerana Melaka kami diberikan mandat oleh rakyat sebanyak 75%, 21 daripada 28 kerusi. Sebelum itu mandat yang tipis sangat apabila wakil-wakil rakyat bergabung melompat sana melompat sini dan mewujudkan satu kerajaan negeri. Ini juga yang berlaku di Johor. Sejak bulan Mac tahun 2020, mandat yang ada hanyalah mandat wakil rakyat, bukan mandat rakyat. Ya. Jadi kita perlu mendapat mandat baru daripada rakyat, dan inilah yang dilakukan di Johor. Lebih satu kerusi itu adalah
kerusi PPBM, UMNO ada 14, kemudian MIC ada 2, sebelum tu UMNO ada 19 tetapi 3 melompat ke PPBM. PPBM daripada 8 jadi 11. Sekarang ni meninggal seorang jadi 10. Jadi dalam komponen 28/27 kerajaan dan pembangkang itu, dalamnya ada 11 PPBM. Jadi di peringkat kita ambil contoh Melaka, yang kita inginkan ialah mandat rakyat seperti Melaka, mandat rakyat seperti di Sarawak, ya. Sarawak sebelum itu 72/82, baru ini GPS yang merupakan rakan akrab dan sebelum itu dikenali sebagai BN Sarawak menang 76/82. Ini satu fakta bahawa berlaku di Melaka dan Sarawak ini rakyat ingin kembali dengan menyatakan kita inginkan kestabilan lah. Itu penting. Baik, bagaimana untuk berdepan dengan PRN Johor ini, Datuk Seri, bagi UMNO? Akan bergerak membujang sahaja ataupun poligaminya dengan siapa? Itu dia. Seperti di Melaka setakat ini, keputusan di peringkat pusat, kita akan buat beberapa hari lagi lah, ya, keputusan yang muktamad. Walau bagaimanapun Melaka memberikan kita satu pengajaran yang baik, dan model apa yang berlaku di Melaka itu mungkin boleh diteruskan di Johor, bergerak solo selaku Barisan Nasional. Walau bagaimanapun keputusan muktamad itu masih lagi di tangan pucuk pimpinan lah, ya. Pucuk pimpinan ini termasuklah tentunya Presiden, timbalan, naib-naib Presiden termasuk Perdana Menteri, Biro Politik, Majlis Kerja Tertinggi. Jadi kita kena menunggu perkara itu. Walau bagaimanapun kaedah di Melaka itu sudah menunjukkan kejayaan. Jika ia diteruskan di Johor, saya sebut jika, ya, kemungkinan untuk UMNO dan BN memenangi 2/3 dan sebagainya itu kemungkinan boleh berlaku lah, sebab dia sudah berlaku di Melaka. Okey, baik. Terima kasih Datuk Seri untuk masa yang diluangkan bersama-sama dengan kita malam ini. Terima kasih kembali, Wan. Ya, saya ucapkan selamat berjaya juga Datuk Seri Ahmad Mazlan, Setiausaha Agung UMNO dan Ahli Parlimen Pontian bersama-sama dengan kita sebentar tadi untuk kita dapatkan sedikit input berkenaan dengan pilihan raya negeri Johor ini. Kita bercakap tentang Johor bubar pada malam ini. Dr. Siva Morgan masih lagi di talian Skype kita. Dr. Siva mendengar perbualan tadi dengan Datuk Seri Ahmad Mazlan. Mungkin kalau Dr. Siva ingin ulas tentang itu, kerana saya kira bercakap tentang BN bergerak solo ini, bunyi suaranya tu agak yakin dan jelas di situ, besar suaranya di situ tu. Jadi harapan ataupun prospek BN ini jika bertanding solo di Johor, Doktor. Ya, sebagaimana saya katakan di awal tadi, parti pemerintah penyandang akan membuat keputusan untuk membubarkan Dewan Undangan Negeri apabila merasakan sokongan majoriti itu boleh diperolehi dengan menggunakan model Melaka. Bermakna saya melihat Barisan Nasional akan bergerak bersendirian setakat ini. Apatah lagi keputusan yang telah dibuat di Kelantan itu mungkin juga akan menjadi nota kaki atau perujukan ke atas keputusan yang bakal dibuat di peringkat negeri Johor. Bagi saya itu jelas, kerana selagi kerjasama di antara PAS, Bersatu dan Perikatan Nasional itu wujud, selagi itulah sukar bagi UMNO untuk berkompromi. Dan itu sudah pun dinyatakan beberapa kali di MKT, Majlis Tertinggi UMNO, dan juga di Perhimpunan Agung UMNO. Jadi saya rasakan Datuk Seri Mazlan sudah pun menyatakan, seolah-olah memberikan gambaran bahawa Barisan Nasional akan bergerak dengan solo. Doktor membaca tingkah, meramalkan tingkah pergerakan BN ini, dan saya kira ia tepat kerana ia juga disebut oleh Datuk Seri Ahmad Mazlan. Namun maksud saya ialah, pada pendapat doktor, adakah ini satu jejak langkah yang bijak oleh UMNO contohnya, atau mana-mana parti yang mahu bergerak solo?
Ya, saya rasakan selepas melihat hasil akhir yang cukup baik di Melaka, di Johor ini mahu diuji sekali lagi, eksperimen itu akan dilakukan sebagaimana juga untuk jadikan petunjuk ke arah PRU15 apakah akan bergerak secara solo. Malahan kalau kita perhatikan trend untuk mengadakan pilihan raya di peringkat negeri ini sebenarnya bertujuan untuk mengukuhkan parti dan juga melemahkan apa yang dipanggil sebagai kedudukan pesaing politik mereka. Dan salah satu langkah besar yang diambil adalah bersedia mengambil risiko, walaupun ramai dalam kalangan kita bertanggapan bahawa jika sekiranya pengukuhan dapat dilakukan ke atas kerjasama di antara UMNO dan PAS, itu akan memberikan nilai tambah dan juga gambaran jelas ke atas keputusan. Tetapi PAS bertanggapan bahawa dalam memperkasakan muafakat nasional, mereka mahu mempertahankan Perikatan Nasional. Di situlah yang menimbulkan kerumitan yang saya rasakan seolah-olah Johor, PRN Johor ini bukan sekadar satu pilihan raya negeri, tetapi banyak yang perlu kita perhatikan, personalitinya, strateginya, keputusannya, bagaimana gambaran besar akan dibuat di peringkat nasional. Okey, sebelum kita pergi kepada Dr. Izani, saya ingin dapatkan sedikit lagi daripada Dr. Siva, pembahagian kerusi yang doktor rasakan tepat untuk BN jika mereka mahu pergi sendiri. MIC ada 2 kerusi sekarang ini, atau adakah perlu lebih, ataupun bagaimana pula dengan MCA? Doktor? Ya, saya rasakan yang mudah untuk dilihat adalah apakah 11 kerusi yang dimiliki oleh Bersatu itu akan diambil oleh UMNO untuk ditandingi dan memberikan tambahan mungkin beberapa kerusi kepada MCA sebagaimana yang dilakukan di Melaka. Jadi komposisi itu lazimnya adalah bergantung kepada kompromi dan juga kesediaan untuk bertukar kerusi, calonnya, dan saya percaya formula yang diguna pakai di Melaka itu akan diguna pakai sekali lagi. Di mana di Melaka kita lihat MCA berjaya menambah kerusi dengan menewaskan beberapa calon DAP. Jadi saya tidak tahu sama ada strategi itu akan masih memberikan kekuatan kepada 70% kepada UMNO, 20 kepada MCA, 10 kepada MIC barangkali. Jadi itu mungkin akan dicatur oleh strategis dan juga yang melakukan gerak kerja parti. Okey, baik. Dr. Izani, kita melihat kepada perkara-perkara yang membawa kepada kekalahan BN UMNO di Johor, hilangnya kerajaan Johor itu, adakah doktor merasakan mereka telah pun mengatasi masalah-masalah yang mereka ada ataupun kelemahan-kelemahan yang mereka ada dulu sehingga membawa kepada keyakinan sekarang ini? Saya kira UMNO Johor telah banyak belajar daripada pilihan raya umum yang lalu, kerana kekalahan di Johor itu suatu yang pahit untuk diterima, dan sebab itu di Johor kita dapat melihat adanya proses pengislahan dan bagaimana untuk memantapkan lagi pemimpin dan juga menarik sokongan anak-anak muda kepada UMNO. Dan kalau kita lihat dalam PRU yang lalu, kita tidak nafikan bahawa UMNO Johor banyak belajar daripada kelemahan-kelemahan yang lalu, dan ini juga dan ia juga ada kaitan dengan faktor-faktor di peringkat persekutuan, kerana pada ketika itu ada satu isu yang sangat besar yang memberi kesan kepada UMNO di negeri-negeri termasuk di negeri Johor. Jadi saya kira seperti Datuk Ahmad Maslan menyatakan bahawa mereka mungkin dalam PRN di Johor ini akan mengambil langkah-langkah yang dibuat di PRN Melaka, contohnya meletakkan calon-calon dalam kalangan profesional, anak-anak muda. Jadi inilah yang sesuatu yang boleh ditawarkan oleh UMNO, kerana UMNO bermula di Johor dan sudah tentu UMNO tidak mahu berakhir di Johor dan akan bangkit semula lah. Dan saya tertarik dengan pandangan Datuk Ahmad Maslan tadi, bagaimana UMNO telah membuat keputusan untuk bergerak secara solo di bawah Barisan Nasional. Dan ini juga merupakan satu trend yang baru, di mana kalau sebelum ini kerjasama politik itu dibuat sebelum pilihan raya, dan selepas pilihan raya menang maka kerjasama itu akan membentuk sebuah kerajaan. Tetapi selepas PRU yang ke-14 kita dapat melihat satu trend baru, di mana kerjasama politik itu berlaku selepas pilihan raya. Jadi sekarang ini kita melihat parti-parti politik
mereka sanggup untuk bergerak solo, dan selepas pilihan raya sekiranya mereka menang majoriti, mereka boleh tubuhkan kerajaan lah. Kalau mereka tidak memenangi majoriti, maka di situlah akan berlakunya kompromi, tawar-menawar untuk menubuhkan kerajaan. Jadi saya nampak ini juga satu trend baru dalam politik kita, bagaimana kerjasama politik itu berlaku selepas pilihan raya untuk menubuhkan kerajaan. Antara yang menang-menang. Ya. Okey, baik. Ada juga satu kenyataan oleh Timbalan Presiden Amanah Datuk Seri Salahuddin Ayub yang menyebut bahawa mereka akan menarik balik sokongan kepada Perdana Menteri jika PRN Johor diadakan sekarang. Jadi ia seolahnya berbentuk ugutan, namun kalau kita pergi kepada asasnya, antara apa yang dipuji dalam pentadbiran Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob ini ialah bagaimana beliau boleh mendapatkan persetujuan dan persefahaman ataupun sokongan daripada pembangkang, dan kita mula melihat kemungkinan kita boleh menyaksikan kestabilan politik berlaku dengan baik untuk satu tempoh sehingga PRU. Tapi bila ia berlaku begini, kita faham bahawa ia mungkin akan menggoncangkan perkara yang kita sifatkan sebagai paduan politik dan kestabilan politik itu. Bagaimana pada pendapat Doktor? Satu pendekatan yang terbaik yang diperkenalkan oleh Perdana Menteri ialah cuba untuk mendapatkan sokongan dan juga kerjasama daripada pihak pembangkang dalam MOU yang telah dimeterai sebelum ini. Dan kita dapat melihat bagaimana dengan adanya MOU ini, MOU itu dapat mengangkat kedudukan pembangkang sebenarnya, kerana pembangkang ini bukanlah sekadar mengkritik, membabi buta dan sebagainya, tetapi bagaimana pembangkang itu boleh menjalankan fungsi mereka sebagai semak dan imbang kepada kerajaan. Tetapi kita tak nafikan bahawa politik kita sangat dinamik, sentiasa berubah, dan kita tidak nafikan dengan adanya PRN Johor ini mungkin akan memberi satu gerakan yang boleh membawa kepada PRU yang ke-15, kerana ramai pihak yang menjangkakan bahawa pilihan raya umum ke-15 boleh berlaku dalam tahun ini juga, melihatkan kepada perkembangan-perkembangan yang berlaku di Melaka, di Sarawak dan di Johor. Jadi saya kira walaupun ramai pihak yang menafikan, tetapi semua parti politik telah bersiap sedia untuk berhadapan dengan satu lagi pilihan raya yang besar, iaitu pilihan raya umum yang ke-15 pada tahun ini. Okey, kita mahu bercakap tentang kredibiliti calon yang patut ditampilkan menerusi PRN Johor, tentang isu-isu yang mungkin lebih bersifat lokal ataupun isu-isu nasional yang akan menjadi instrumen untuk menarik minat pengundi, dan juga berkenaan dengan Pakatan Harapan dengan 3 parti komponen mereka, DAP, PKR, Amanah selepas kekalahan di Melaka. Adakah mereka tidak belajar daripada apa yang berlaku, dan kalau mereka akan bangkit lebih lagi, apa pula harapannya ataupun potensinya selepas ini? Apabila kita kembali semula menerusi Ruang Bicara, kita berehat seketika. Kembali menerusi Ruang Bicara, DUN Johor bubar. Bersama-sama saya ialah Profesor Madya Dr. Muhammad Izzani Muazzin dan juga Profesor Dr. Siva Murugan Pandian. Baik, Dr. Siva, kembali kepada apa yang kita bicarakan berkenaan dengan Pakatan Harapan dan juga potensi mereka. Apa masalahnya kepada Pakatan Harapan sebenarnya sekarang ini, Doktor? Tak, saya rasa kan masih sukar untuk mencari satu keserasian yang pernah mereka bina pada tahun 2018. Jadi seolah-olah wujud salah faham dalaman yang memungkinkan kesukaran untuk melahirkan satu konsensus bersama. Saya melihat seolah-olah apa yang berlaku dalam Pakatan Harapan kini adalah sejauh manakah pendominasian beberapa personaliti itu masih lagi dianggap penting, masih lagi dianggap memberikan kekuatan kepada parti mereka. Sebab itulah kita lihat apabila pilihan raya negeri Melaka berlaku, keputusan untuk menerima mereka yang lompat parti itu sukar diterima oleh komponen parti di dalam Pakatan Harapan sendiri. Itu sendiri sudah membawa kepada pergeseran dalaman, dan saya rasakan itulah yang perlu diatasi dengan segera untuk memastikan apa yang berlaku di Melaka dan juga Sarawak tidak
berlarutan. Begitu juga dengan pemilihan calon. Bagi pemilihan calon, saya percaya UMNO, Barisan Nasional sudah mempunyai konsep wali, winnable, acceptable dan juga likeable. Seorang yang boleh menang, seorang yang diterima dan juga disukai. Dan sejauh manakah konsep yang sama juga akan dikemukakan oleh Pakatan Harapan? Kerana kita tahu DAP mempunyai 14 kerusi, PKR 7 dan juga Amanah 6. Penting dalam pemilihan calon dan sudah pasti yang lebih penting adalah apabila pilihan raya negeri diadakan, kesemua jentera berpusat di negeri tersebut. Yang mahu dielak adalah sabotaj dalam mancah keting yang saya rasakan sudah dilihat berlaku di Melaka. Apakah itu akan berulang jika pemilihan calon yang salah, jika sekiranya calon yang kurang kewibawaan diangkat semata-mata kerana dirasakan popular. Jadi saya rasakan ini antara perkara yang harus difikirkan oleh Pakatan Harapan dan sudah pasti ini juga sekali lagi akan menghimpit Datuk Seri Anwar Ibrahim sendiri kerana setiap kali berlaku kekalahan beliau diminta untuk berundur dan saya rasakan beliau seorang tidak boleh dipertanggungjawabkan ke atas kedudukan parti Pakatan Harapan kerana mereka harus dilihat sebagai satu pasukan. Baik, Dr. Izzani, perkara yang sama sebenarnya kalau kita ingin pergi secara khusus juga kerana apa yang berbeza kepada PH ini daripada kemenangan besar mereka pada 2018 ialah ketiadaan bersatu bersama-sama dengan mereka sahaja dan bersatu sendiri tidaklah begitu ampuh dalam Perikatan Nasional. Jadi faktor ataupun elemen apa yang membawa kepada tidak wujudnya konsensus ataupun persetujuan sesama mereka ini? Rakan lama sejak sekian lama ini. Okey, sebenarnya kalau berdasarkan penulisan saya dalam kajian di Johor ini, sebenarnya saya bersetuju dengan pandangan Prof. Siva tadi bagaimana kemenangan Pakatan Harapan sangat dikaitkan dengan kombinasi dan juga solidariti yang sangat kukuh ketika itu di antara PKR, DAP dan juga Bersatu. Dan satu faktor yang saya nak sebut di sini bagaimana faktor Tun Dr. Mahathir pada ketika itu yang memberi nilai tambah kepada sokongan Melayu untuk menyokong Pakatan Harapan sehingga Pakatan Harapan menang dalam pilihan raya yang lalu dan faktor-faktor itu saya nampak sudah tidak wujud lagi dari segi kerjasama, kombinasi di mana peranan Tun Dr. Mahathir pun sudah tidak ada dalam Pakatan Harapan dan ini akan memberi cabaran yang besar kepada Pakatan Harapan untuk berhadapan dalam pilihan raya negeri di Johor kerana resepi-resepi yang mereka guna, yang mereka miliki dalam pilihan raya umum yang lalu sudah tidak ada. Jadi mereka harus mencari jalan bagaimana untuk mendapatkan kembali kekuatan-kekuatan terdahulu yang boleh memberikan mereka satu kelebihan lah untuk berhadapan dengan PRN Johor yang akan datang kerana ini realiti semasa yang dihadapi di mana kita melihat walaupun pilihan raya walaupun Johor itu satu bangsa sebuah negeri yang terdiri daripada berbeza masyarakat majmuk dan sebagainya tetapi politik Melayu itu masih lagi menjadi teras kepada politik di Johor. Jadi dengan ketiadaan Bersatu dengan rapuhnya kombinasi dalam Pakatan Harapan ia akan memberi kelebihan lah kepada UMNO dan juga Barisan Nasional. Okey, menarik doktor sebutkan tentang Tun Dr. Mahathir kerana beliau juga pernah dikatakan sebagai antara faktor ataupun penyebab kepada penangan PH pada 2018 dan itu juga yang sama Tun Dr. Mahathir tidak ada dalam PH, tidak ada dalam Bersatu yang kedua-duanya sekarang menghadapi masalah dan kita sama-sama mendoakan kesihatan Tun Dr. Mahathir Mohamad yang dimaklumkan sejak 2 hari lepas dirawat di Institut Jantung Negara lanjutan prosedur elektif yang berjaya dilaksanakan pada 8 Januari 2022 keadaan beliau juga dilaporkan stabil dan memberi respon yang baik dan keluarga memohon agar rakyat mendoakan supaya beliau segera sembuh sepenuhnya dan bercakap tentang faktor ataupun elemen-elemen yang berkaitan dengan PRN Johor juga pada hari yang sama sebenarnya kita menerima berita berkenaan dengan Tun Dr. Mahathir dan pemantauan dibuat di IJN dan sebagainya dari tadi lagi. Kembali pada Dr. Siva, saya nak menyebut tentang ini faktor-faktor ataupun perkara-perkara yang mesti diberikan keutamaan oleh setiap parti politik yang akan bertanding di PRN Johor ini yang akan menjadi aspek boleh menang di Johor.
Bagi saya mudah, agenda merakyatkan kepimpinan bukannya agenda peribadi. Jika agenda merakyatkan kepimpinan itu diangkat dan menjadi satu pemangkin kepada kempen mereka, saya percaya kelompok pengundi yang selama ini menolak barangkali akan kembali, yang melakukan protes, dan khususnya pengundi atas pagar juga akan memberikan satu lagi peluang agar pembentukan kerajaan dengan majoriti besar dapat dicapai. Pengundi ini kita boleh percayakan kepada beberapa kategori. Satu, yang setia kepada parti, yang tak akan berubah sama sekali. Yang kedua, yang melihat pada isu-isu yang boleh datang, apakah isu yang mahu dimainkan. Adakah isu bencana, banjir, adakah isu RFID, adakah isu yang berkaitan dengan integriti, SPRM dan sebagainya. Sedangkan bagi penduduk setempat, isu lokal itu penting. Isu bread and butter, isu kehidupan harian mereka, sara hidup yang sedang bergelut dengan kedudukan ekonomi dan juga nyawa. Saya rasakan isu inilah yang sebenarnya akan memberikan nilai tambah kepada mana-mana parti. Jika sekiranya agenda lama yang berlaku pada tahun 2018 mahu dibawa semula, saya rasa jangan dikitar semula kerana sudah 3 tahun isu-isu itu berlaku. Hari ini rakyat sedang berhadapan dengan kemelut krisis nasional. Apakah itu akan diatasi? Apakah soal kebajikan, apakah soal kelesuan politik boleh diatasi dengan menggalakkan mereka untuk keluar mengundi? Jadi saya rasakan bahawa yang penting adalah bagaimana calon-calon yang dipilih itu memberikan gambaran mereka inilah yang terbaik untuk mewakili setiap kawasan, dan bagaimanakah sebenarnya calon ini juga akan menjadi petunjuk kepada perubahan yang cuba dibawa oleh kerajaan di Johor. Menteri Besar menyatakan bahawa soal kebajikan akan diteruskan, dan bagaimana pengukuhan mahu dilakukan, dan bagaimana mahu meyakinkan mereka dan memulihkan semula defisit kepercayaan yang pernah dilalui pada tahun 2018. Saya setuju dengan Dr. Izani bahawa apa yang berlaku di Johor ini penting, getir. Sudah pasti semua parti akan menggerakkan jentera mereka sehebat mungkin, apatah lagi ia bersifat sepusat di satu negeri, dan itu juga akan diuji. Mereka yang ada kekuatan dari segi jentera, perayu undi dan juga rezeki logistik, dan bagaimana penyusunan dilakukan, pemukiman yang bakal dilakukan tanpa wujudnya permusuhan, pertelingkahan dalaman. Jika itu dapat dielakkan, saya rasa pengundi akan menampakkan perubahan dari segi pola pengundian ataupun gelagat pengundi sendiri, yang saya rasakan bahawa mungkin juga sudah penat dengan apa yang sedang berlaku, tetapi percaya mereka juga harus mainkan hak mereka, harus mengundi untuk membentuk sebuah kerajaan yang stabil, mantap ke arah kedudukan yang lebih baik. Pembangkang sudah menyatakan mahu memberikan komitmen kestabilan. Itu merupakan ungkapan yang digunakan sebelum pembubaran. Apakah pembangkang akan memberikan satu alternatif kepada kestabilan yang cuba ditunjulkan oleh mereka? Itu juga akan dinilai, dihalusi, diteliti oleh semua pihak. Okey, baik. Terima kasih kita ucapkan Profesor Dr. Siva Murugan Pandian, pensyarah sosiologi politik Pusat Pengajian Sains Kemasyarakatan Research Sains Malaysia, yang bersama-sama kita menerusi talian Skype. Terima kasih Dr. Siva. Baik, kita juga ada Dr. Izani di studio. Saya kira dalam masa berbaki 3 minit lebih kurang lagi, mungkin doktor juga boleh berikan sedikit konklusi, kerana apa yang Dr. Siva sebutkan tadi tricky juga tu. Integriti, tentang kestabilan politik, tentang isu-isu bencana, perkara-perkara nasional, yang semuanya ini dimainkan oleh pemain-pemain di peringkat persekutuan dalam satu pasukan, tapi di peringkat negeri mereka harus bertanding sesama sendiri. Jadi mungkin ada perkara-perkara yang perlu diberikan perhatian lebih lagi oleh pengundi-pengundi di Johor dan mereka yang akan diangkat sebagai calon di negeri Johor. Sebenarnya negeri Johor adalah satu negeri yang sangat unik kerana negeri ini berada di selatan dan berjiran dengan negara Singapura. Sebab itu kalau kita lihat manifesto dan juga kempen-kempen pilihan raya di Johor banyak berkaitan dengan ekonomi. Bagaimana nak menjadikan Johor sebagai pusat ekonomi yang boleh bersaing dengan Singapura contohnya. Dan di Johor juga ramai mereka yang berhijrah daripada Sabah Sarawak bekerja di kawasan perindustrian. Jadi Johor
dianggap sebagai satu negeri yang unik yang tidak boleh disamakan dengan negeri-negeri lain. Sudah tentu seperti mana yang disebut oleh Prof. Siva tadi, isu-isu lokal sudah tentu akan mendominasi pilihan raya negeri kali ini kerana sudah sekian lama Johor cuba untuk mengasingkan daripada elemen-elemen persekutuan, isu-isu yang berlaku di persekutuan, dan kita tidak mahu PRN Melaka ini satu kitar semula isu-isu yang lapuk di Johor dan akhirnya akan merugikan. Dan dalam PRN Johor inilah kita berharap setiap parti menampilkan calon-calon terbaik daripada kalangan mereka, calon-calon yang profesional, yang muda, yang boleh memberikan kelebihan kepada rakyat. Dan inilah yang rakyat perlukan, wakil-wakil rakyat yang boleh turun ke padang. Apatah lagi sebagai seorang adun, mereka perlu sentiasa mendampingi rakyat, kerana di negeri Johor juga ada kawasan-kawasan yang berada di luar bandar yang masih memerlukan perhatian yang istimewa daripada wakil rakyat mereka lah. Kalau kita bercakap tentang kemungkinan SOP yang ketat dilaksanakan pada PRN Johor ini, adakah yang akan menjejaskan peluang? Saya kira parti-parti politik harus bersedia kerana kita masih lagi dalam era pandemik. Seperti di Melaka, SOP sangat ketat di mana tidak ada perhimpunan sosial dan sebagainya. Saya kira setiap parti politik perlu bersiap sedia dengan sebarang kemungkinan SOP yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesihatan, dan saya kira ini tidak boleh menjadi halanganlah kepada parti-parti politik yang bertanding. Mereka harus kreatif untuk mencari jalan bagaimana kempen-kempen mereka itu dapat disampaikan kepada rakyat. Dan ini juga kemungkinan suatu masa nanti dalam PRU yang ke-15 mungkin SOP-SOP ini akan dikekalkan kerana keselamatan pengundi juga perlu diutamakan. Baik, terima kasih Doktor kerana bersama-sama kami malam ini. Profesor Madya Dr. Muhammad Izani Muhammad Zain, pensyarah Fakulti Ekologi Manusia Universiti Putra Malaysia, di studio bercakap tentang DUN Johor bubar pada malam ini. Terima kasih juga untuk anda yang setia menonton siaran Ruang Bicara. Ikuti siaran Bernama TV menerusi siaran-siaran berita kami dan program-program Bual Bicara kami untuk lebih banyak lagi perkembangan dan detetan follow through kepada apa yang berlaku di Johor. Selepas ini saya Wan Syarina, jumpa lagi lain masa.